cerita tentang orang yang Allah uji disebabkan oleh istiqamah. Kerana betul-betul istiqamah pegang dengan agama, Allah menguji mereka. Kisah ni berlaku kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Saya teringat guru saya dulu kat UIA, Dr. Radwan Jamal, dia selalu marah kalau kita sebut Ka'ab ataupun Bakar kan. Kita selalu sebut, orang Melayu sebut Abu Bakar kan. Tapi Kaf tu mati, Ra tu hidup. Abu Bakar. Ka'ab sama juga, Ain tu mati, Ka'ab, Ain tu mati, Ba yang hidup. Tapi kita sebut cara Melayu Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik ni nak cerita pasal dia punya istiqamah. Dia adalah orang yang dia ikut semua peperangan dengan Nabi SAW. Semua Nabi perang dia ikut, dia tak ketinggalan. Cuma satu je Ka'ab kata, Badar je aku tak ikut. Sebab aku tak ikut Badar kerana Badar ni Nabi bagi pilihan. Siapa nak ikut pergi perang, dia pergi. Siapa tak mau ikut pergi perang, dia tak payah ikut. Nabi pergi nak rampas harta, tiba-tiba Allah takdirkan bertemu dengan musuh, lalu berperang. Badar je aku tak ikut, kata Ka'ab. Lain semua aku ikut. Dan dia bersama dengan Nabi dalam perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-9 Hijrah, tahun ke-9 Hijrah, lepas pembukaan kota Mekah dah semua ni, lepas semua Khaybar, semua perang dah habis ni, tahun ke-9 Hijrah, beberapa bulan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi dapat cerita yang Rom nak serang orang Islam. Jadi Nabi siapkan tentera untuk keluar melawan Rom dalam perang Tabuk. Kalau tak silap saya, bulan Syaban pada ketika itu. Apabila Nabi kumpulkan tentera, ramai orang ikut perang. Sebahagian ulama kata 30,000, sebahagian ulama kata 40,000, 10,000 kuda, ramai orang ikut perang. Dan peperangan itu berlaku ketika musim panas. Tuan-tuan, Tabuk ni, tuan-tuan yang kajian berjalan sampai ke Tabuk kan, daripada Madinah 500 kilo juga, 500-600 kilo dari Madinah. Tapi dulu tak ada highway 3 lorong lah. Dulu padang pasir, jauh, 500 kilo daripada Madinah, dekat nak masuk Jordan lah, jauh Tabuk. Dan cuaca panas, jalan tu letih, memang meletihkan. Kita pun tak dapat bayar macam mana mereka jalan. Kita keluar daripada office nak masuk kereta pun kita berpeluh dah. Kita kata kalau aku parking jauh sikit boleh mati dehydrate. Padahal kita dah jauh dah. Tapi bayangkan ketika musim panas, jauh perjalanan itu. Dan juga itu kesusahan dia, kesenangan dia di musim panas juga. Apa yang berlaku? Buah-buah ni pokok mula berbuah. Jadi orang munafik dia kata lagi daripada kita pergi perang, lebih baik kita duduk di Madinah. Nabi iklankan perang. Orang Islam keluar dengan Nabi SAW. Ka'ab bin Malik, apabila diiklankan perang, Ka'ab kata, awal lagi, biar orang prepare, aku duduk dulu, nanti aku prepare. Dia pun tunggu esoknya, tunggu sampailah akhirnya tentera dah keluar perang. Satu hari Ka'ab keluar tengok orang. Bila Ka'ab jumpa semua orang, Ka'ab hanya nampak, dia kata aku hanya jumpa orang yang mereka ni aku kenal munafik, ataupun orang-orang yang memang tak larat, tak boleh pergi perang. Ka'ab pun pada ketika itu dia tension lah. Dia nak keluar pergi perang. Ka'ab kata tak ada ketika aku lagi senang daripada tu. Itu satu-satunya masa dalam hidup aku ada 2 ekor unta. Aku boleh pergi perang, tapi sebab apa? Sebab tangguh orang lain keluar, dia tak sempat keluar. Dan Nabi SAW ketika Nabi keluar, Nabi SAW juga tak sedar tentang Ka'ab ni tak ada. Sehinggalah apabila Nabi sampai di Tabuk, Nabi tanya para sahabat, Ka'ab mana? Dan Ka'ab ni memang Nabi kenali, orang yang antara sahabat yang utama yang sentiasa keluar perang. Nabi tanya, mana Ka'ab? Ada seorang daripada Bani Salamah sebut kepada Nabi SAW, habasahu burdahu wa nadharahu fi atbih. Ka'ab ni telah diuji dengan baju yang cantik. Dia duk tengok, maksud dia, artinya baju dia cantik, dia tak mau tinggal baju dia. Dia seronok, dia sedang bersenang lenang. Jadi seorang lelaki ni kata kat Nabi, dia sedang bersenang lenang, sebab tu dia tak ikut kita. Pada ketika itu Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila dia dengar orang ni kata macam tu, kata Mu'adh, bi'sa ma qulta, buruk perkataan yang kau sebutkan ini. Ya Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Wahai Rasulullah, kami tak tahu tentang Ka'ab ni melainkan yang baik. Yang buruk kami tak tahu tentang Ka'ab. Lalu Nabi pun pergi perang, Nabi menang dalam peperangan tu. Bila Nabi balik,
Ka'ab bila dengar cerita Nabi nak balik, dia kumpul dengan saudara-saudara. Dia tanya semua orang, apa aku nak cakap kat Nabi? Dia tanya keluarga dia semua. Dia terfikir, okey tak kalau aku tipu Nabi? Aku tipu Nabi bagi alasan. Bila Ka'ab fikir, boleh tak aku nak tipu Nabi? Akhirnya Ka'ab buat keputusan yang ini tak boleh. Lalu Ka'ab kata, bab tipu ni aku keluarkan jauh-jauh daripada hati aku. Pilihan untuk tipu ni memang tak ada. Apabila Nabi balik daripada Tabuk, bulan Ramadan, Nabi bila balik daripada safar, Nabi tak balik rumah, Nabi pergi ke masjid. Dan biasanya Nabi masuk ke Madinah pada waktu duha. Nabi masuk, Nabi solat 2 rakaat di waktu duha, Nabi pergi ke rumah Fatimah, kemudian baru Nabi pergi ke rumah isteri-isteri Rasulullah. Itu cara Rasulullah bila balik daripada berjalan. Rasulullah tak bagi kejutan, dan Rasulullah larang orang balik rumah tengah malam. Sampai daripada safar tengah malam, jangan pergi rumah. Satu, jangan timbulkan syakwa sangka terhadap isteri dia. Yang kedua, isteri dia tak bersedia, isteri dia tak sempat nak siap-siap balik rumah, dia pun sampai. Jadi itu zaman dulu lah, tak ada telefon. Sekarang telefon dah, isteri dia pun sempat nak siap. Lain cerita lah. Cuma yang pentingnya, Nabi balik, Nabi pergi ke masjid. Nabi pergi ke masjid, Nabi solat 2 rakaat. 80 orang, 90 orang yang tak pergi perang Tabuk ni semua datang kepada Nabi SAW. Datang seorang-seorang. Datang seorang-seorang bagi tahu. Ada orang tak larat, yang tua, dia beritahu kat Nabi, betul aku tak larat. Para munafiqin bagi alasan macam-macam kat Nabi. Aku tak boleh pergi, ni masalah tu. Bagi alasan macam-macam. Semua orang yang bagi alasan, Nabi terima alasan mereka. Nabi doa minta ampun bagi pihak mereka. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Bila tiba Ka'ab bin Malik, tuan-tuan bayangkan, orang depan dia ni semua bagi alasan. Bila bagi alasan, semua orang bagi alasan, Nabi minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan kau jalan. Ka'ab kata, bila aku sampai kepada Nabi, Nabi senyum. Tabassum mughdib. Nabi senyum, dan aku nampak senyuman Nabi tu Nabi marah. Nabi tanya kepada Ka'ab, ma takhallafaka ya Ka'ab? Apa yang membuatkan kau tak ikut perang? Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ya Rasulullah, law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an sa'akhruj min sakhatihi bi'udhrin. Wahai Rasulullah, andai kata aku sekarang ini berdiri di hadapan selain daripada engkau, di antara pemimpin-pemimpin dunia, maka semestinya aku akan keluar daripada kemarahan dia dengan alasan. Aku akan bagi alasan untuk keluar daripada kemarahan dia. Laqad u'titu jadalan. Sedangkan aku ada seni dalam berdebat, dalam berbahas. Jadi aku boleh nak cari alasan selamatkan diri aku. Walakin wallahi alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah an yuskhitaka alayya. Tapi Rasulullah, aku tahu, kalau pada hari ini aku bagi tahu kepada engkau cerita palsu, kalau aku tipu, aku takut boleh jadi Allah akan jadikan engkau benci kepada aku. Allah akan sampaikan kepada engkau kebencian kepada aku. Dan kalau aku ceritakan kepada engkau cerita yang benar, aku hanya mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab kepada Nabi SAW, dia cerita terang, tak ada lah ketika aku paling senang, paling tak ada masalah, melainkan ketika aku tak pergi Tabuk, tak ada alasan, memang aku tak ikut perang. Nabi kata, amma hadha faqad sadaq faqum hatta yaqdiyallahu fika. Nabi kata kepada Ka'ab, yang ni dia cakap betul. Bangun, jalanlah engkau sehingga Allah memutuskan urusan kau. Apa Allah nak bagi kat engkau pun tak tahu, kau bangun. Ka'ab pun bangun, dia jalan. Ketika Ka'ab jalan, ramai orang mai dekat dia. Orang kata, wahai Ka'ab, engkau ni tak banyak dosa. Apa salahnya kalau kau tipu Nabi? Engkau tipu Nabi, Nabi minta ampun kepada Allah. Dan lepas Nabi minta ampun kepada Allah, engkau boleh taubat. Ka'ab pun fikir-fikir. Dia terfikir nak patah balik mai kat Nabi. Tak, sebenarnya aku ada alasan. Dia fikir-fikir. Lalu Ka'ab tanya kepada sahabat-sahabat dia, ada orang lain yang kena macam aku ataupun aku seorang je? Mereka kata kepada Ka'ab, ada 2 orang kena macam kau, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi', Murarah ni dia ada kebun. Jadi dia ada kebun. Sebelum tu dia ikut perang. Murarah kata, aku tak ikutlah perang kali ni, aku jaga kebun. Bila Nabi tanya kat Murarah, dia pun mengaku, ya Rasulullah, aku pun macam Ka'ab juga, aku tak ada masalah, cuma aku nak jaga kebun aku pun tak keluar. Murarah kata, lepas habis peristiwa tu, Murarah bersumpah yang aku akan sedekahkan semua kebun aku. Nanti kita cerita bab taubat mereka macam mana. Yang penting Murarah dan juga Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah, dia ni pula keluarga ni berpecah belah.
Tapi dekat-dekat nak tabuk ni, keluarga ni bersatu, datang melawat dia. Jadi Hilal pun kata, aku tak payah dah keluar perang tahun ni, aku duduk jaga family aku. Bukan senang nak jumpa semua orang. Ka'ab pula, dia terlambat. Tapi ketiga-tiga orang ni mengaku kat Nabi. Ka'ab kata, aku tak boleh tipu Nabi. Sebab Murarah dan juga Hilal, mereka ni dua orang yang asbaqiyah, ada kelebihan. Mereka ni ikut perang Badar. Aku tak boleh tipu Nabi, aku akan ikut juga sebagaimana yang aku sebutkan kepada Nabi SAW. Jadi Ka'ab pun balik. Apa jadi lepas dia jalan? Nabi bagi perintah, Nabi bagi arahan kepada semua sahabat. Mereka bertiga ini dipulaukan. Seluruh orang yang tinggal di Madinah, tak ada siapa cakap dengan mereka. Berapa lama? 40 hari tak ada siapa cakap. Ni mula-mula 40 hari tak ada siapa cakap. Ka'ab bin Malik, dia pergi ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, tak ada orang layan dia. Murarah dan juga Hilal, mereka tak keluar rumah sebab mereka orang tua yang tak larat. Ka'ab dia keluar, dia pergi ke masjid. Ka'ab bila jalan di pasar, tak ada siapa cakap dengan dia. Ka'ab apabila masuk ke masjid, tak ada siapa layan dia. Ka'ab kata, aku duduk, aku mencuri pandang Nabi SAW. Aku rasa Nabi tengok aku. Tapi apabila aku lihat Nabi SAW, Nabi kalih belalai. Tuan-tuan, Ka'ab diuji sampai tahap tu. Nabi tak tengok dia. Ka'ab kata, pada ketika itu aku cuma takut satu benda je. Aku takut kalau aku mati, Nabi tak solat jenazah aku. Ujian yang Allah bagi kat dia, 40 hari tak ada siapa cakap dengan dia. Dan ketika dia diuji 40 hari tu, datang rombongan daripada Syam. Rombongan daripada orang-orang Kristian datang daripada Syam, bawa harta. Bawa harta, antara hantar daripada bawa ni, orang datang cari mana Ka'ab bin Malik. Pergi kepada Ka'ab bin Malik. Bila sampai kepada Ka'ab bin Malik, mereka bagi surat kepada Ka'ab. Ka'ab buka surat tu, dia baca surat daripada Raja Rom, Ghassan. Dapat surat kepada Ka'ab, minta, kami tahu yang engkau ni sedang dipulaukan oleh penghuni Madinah. Engkau dipulaukan oleh saudara engkau Muhammad. Lalu kami bagi kepada engkau jalan keluar, datang kepada sini, nuasi kau, kami jaga engkau elok, bagi hak engkau. Tuan-tuan, bayangkan imannya kuat ni. Dia dipulaukan, tak ada siapa cakap dengan dia 40 hari, tak ada siapa cakap. Dapat surat tu, Ka'ab kata, hada bala, ini bala yang Allah kirim pada aku. Ka'ab ambil surat tu, Ka'ab bakar. Kuatnya iman dia, bila dia dipulaukan, dia dapat pilihan kedua yang selamat hidup dia. Tak ada siapa kacau dia. Pergi ke sana dapat layanan istimewa. Ka'ab tak ambil, dia buang surat tu. Sampai cukup 40 hari. Datang perintah daripada Nabi SAW untuk pisahkan mereka dengan isteri mereka. Murarah pisah dengan isteri dia. Hilal bin Umayyah, isteri dia datang mengadu kat Nabi SAW. Ya Rasulullah, Hilal ni orang tua, dia tak larat, dan dia tak ada khadam yang jaga urusan dia. Boleh tak aku duduk, aku khidmat kepada dia? Tuan-tuan, Hilal bin Umayyah orang tua, tapi kerana iman dia kuat, dia datang kepada Nabi SAW. Bila Nabi tanya, pasal kau tak pergi perang Tabuk? Hilal tak kata kat Nabi, aku tua. Dia tak kata aku tak larat, dia tak kata aku sakit. Ya Rasulullah, aku tak ada alasan, memang aku tak pergi perang Tabuk, itu je. Hilal orang tua, dia tak larat. Maka isteri Hilal datang mengadu kat Nabi. Nabi kata boleh khidmat kepada dia, tapi jangan bersama dengan dia. Orang kata kat Ka'ab, apa kata kau minta juga izin kat Nabi, mudah-mudahan Nabi bagi. Ka'ab kata, aku tak boleh minta izin kat Nabi. Hilal orang tua, tak apa, aku muda lagi. Kalau aku minta, aku tak tahu apa yang Nabi akan cakap kepada aku. Maka bila utusan tu datang kepada Ka'ab, pisah dengan isteri kau. Ka'ab kata, aku nak kena cerai isteri aku kan tak? Tuan-tuan, sampai tahap ni. Kesalahan dia apa? Lupa, lambat keluar pergi perang. Ka'ab tanya, aku nak kena cerai tak isteri aku? Orang tu kata, kami tak tahu, yang penting Nabi suruh pisahkan kau. Ka'ab pun kata bagi tahu kat isteri dia, engkau pergi balik rumah mak kau balik rumah keluarga kau, balik dia rumah keluarga dia. Ka'ab, tuan-tuan, sampai ke tahap dia bagi salam kat Nabi SAW. Masuk masjid, Ka'ab saja duduk dekat dengan Nabi. Ka'ab bagi salam. Ka'ab kata, aku tengok mulut Nabi, aku harap Nabi gerakkan mulut untuk jawab salam. Sampai ke tahap tu, aku nak tengok Nabi gerakkan mulut tak jawab salam. Tak ada siapa layan dia. Sehinggalah sepupu dia Abu Qatadah, sepupu Ka'ab. Tuan-tuan, Arab ni macam mana kita tahu, dia dengan perempuan dia tak kawan, tapi sepupu ni rapat kan, sepupu Arab tu, pada dia rapat.
Abu Qatadah, sepupu Ka'ab. Ka'ab jumpa dia, Ka'ab bagi salam. Macam biasa Ka'ab pergi ke kebun dia, Ka'ab bagi salam. Sepupu dia sendiri, Abu Qatadah tak jawab. Sehinggalah Ka'ab panggil dia, Ka'ab kata, "Ya Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah." Ka'ab pergi berdiri depan, dia pergi salam, Abu Qatadah tak jawab. Dia pergi jalan diri depan Abu Qatadah, dia kata, "Wahai Abu Qatadah, demi Allah aku cakap dengan engkau tahu tak yang betul-betul ni aku cinta Allah dan Rasulnya?" Abu Qatadah tengok dia, tak tahu jalan. Dia pergi depan Abu Qatadah sekali lagi, "Engkau tahu tak yang aku cinta Allah dan Rasulnya?" Sepupu dia, orang yang paling dia sayang. Ka'ab kata, "Aku memang sayang dia, sepupu aku." Dia jalan. Berkali-kali Ka'ab pintas dia, berdiri depan dia, tanya, "Kau tahu tak aku sayang Allah dan Rasulnya?" Last sekali Abu Qatadah kata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Aku tak tahu kau sayang Allah ke tak. Tuan-tuan, ujian namanya tu. Cukup 50 hari. Ka'ab macam tu lah. Ka'ab kata, "Aku takut akhirnya aku ketika mati pun Nabi tak solat jenazah aku." Tiga orang ni bawa urusan mereka. 2 orang duduk rumah tak keluar. Ka'ab pergi juga, muka tebal dia, pergi ke masjid, solat, lepas solat balik dalam keadaan tak nak siapa layan dia. Sehinggalah hari selepas 50 hari dia diuji. Setelah 50 hari Ka'ab ni duduk dalam keadaan keseorangan, tak ada siapa layan dia. Ka'ab kata, "Aku balik daripada solat subuh, aku duduk kat rumah aku, lalu aku dengar suara." Ka'ab dengar suara daripada langit yang katakan, "Abshir, abshir ya Ka'ab. Terimalah khabar gembira wahai Ka'ab," selepas solat subuh. Apabila dia terima khabar gembira ini, Ka'ab radhiyallahu anhu dia tahu yang dia dapat jalan keluar. Ka'ab kata, "Aku nampak ada orang datang dengan kuda. Faris datang dengan kuda cepat menuju ke arah aku dan bagi tahu kepada aku yang terimalah khabar gembira." Ka'ab kata ketika sebab seronok sangat ni dia dapat orang datang ni, terimalah khabar gembira daripada Nabi SAW. Ka'ab ada satu baju dia buka baju dia pakaikan dekat orang tu, seronok bagi kat orang tu. Ka'ab tak ada pakaian lain, pakaian dalam je lah yang ada, singlet ke apa, tak tahulah zaman tu, yang penting dia tak ada pakaian. Dia buka baju dia bagi kat orang tu, dia buka jubah bagi orang tu sebab seronok sangat. Dalam keadaan tak ada pakaian. Dalam riwayat lain diceritakan Hilal bin Umayyah bila didengar dia sujud, orang kena tunggu dia, lama dia tak bangun. Ka'ab bagi baju, kemudian dia pergi pinjam baju ke orang sebab dia tak ada baju dah, nak pergi jumpa Nabi SAW. Apabila Ka'ab pergi kepada Nabi SAW, Ka'ab kata, "Bila aku masuk masjid, sepanjang aku jalan nak pergi jumpa Nabi ni, semua orang ucap tahniah kepada aku. Bila aku masuk masjid Talhah, Talhah datang salam kepada aku, ucap tahniah kepada aku." Talhah ni orang muhajirin. Ka'ab kata, satu-satunya muhajirin yang salam dengan aku, ucap tahniah ni Talhah. Jadi Ka'ab pergi kepada Nabi SAW. Kata Ka'ab, dia pergi kat Nabi ni, nampak baru ni kali pertama Nabi senyum. Muka Nabi muka gembira. Tuan-tuan, ini situasi Ka'ab. Situasi Nabi sama juga. Nabi SAW, Nabi tak mau pulaukan. Nabi tak mau, sama juga macam sebahagian kes-kes yang lain dalam bab Hudaibiyah dan sebagainya kan. Itu bukan keputusan Nabi, Nabi pun tak tahu. Tapi keputusan itu Allah perintahkan Nabi, kau mesti ikut. Maka Nabi pun tak tahu, Nabi sedih. Apabila sampai khabar gembira ini, Nabi seronok. Ka'ab kata, "Aku pergi kat Nabi." Pada ketika itu muka Nabi seronok. Kata Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk." Nabi kata kepada Ka'ab, "Terimalah khabar gembira hari yang paling baik bagi engkau semenjak engkau dilahirkan oleh ibu engkau. Ini hari yang paling baik." Ka'ab tanya, "Ya Rasulullah, amin indika ya Rasulullah, amin indillah?" Khabar gembira ni daripada engkau kah ataupun daripada Allah? Kata Nabi SAW, khabar gembira ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar gembiranya? Allah turunkan ayat dalam surah At-Taubah, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan ke atas 3 orang yang khulifu, tak ikut perang, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehinggalah telah menjadi sempit kepada mereka bumi yang seluas-luasnya jadi sempit. Artinya mereka tak boleh jalan ke mana-mana, sempit, tak ada tempat yang mereka boleh cari jalan keluar. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka menjadi sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan sehingga mereka merasakan bahawa tidak ada jalan keluar daripada Allah melainkan kembali kepada Allah sahaja. Kena pulau, mereka rasa tak ada dah yang boleh harap pada manusia kecuali Allah nak lepaskan mereka. Thumma taballahu alaihim liyatubu,
kemudian Allah menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pemurah. Turun ayat ni, Allah uji 50 hari tak ada orang cakap, uji dengan ujian yang paling berat. Akhirnya Allah sucikan mereka dengan ayat Al-Quran. Allah confirm mereka beriman, Allah pastikan mereka beriman. Tuan-tuan, apa faedah turunnya ayat? Orang tak boleh beza munafik dan muslim. Tapi Ka'ab dan juga Murarah dan juga Hilal, pasti mereka ni muslim. Sebab kepastian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ka'ab bin Malik, antara salah satu taubat yang aku nak buat ni, aku nak sedekahkan semua harta aku. Nabi kita dah simpanlah sedikit harta engkau. Ka'ab kata, kalau begitu aku simpan apa yang aku dapat daripada Khaybar, yang lain semua aku nak sedekah. Murarah kata, aku sumpah harta yang sebab kebun ni yang aku tak keluar pergi Tabuk ni, aku akan sedekahkan semua kebun ni, aku tak mau langsung. Hilal bin Umayyah, Hilal kata, aku ada janji hutang kepada Allah. Apa hutangnya? Hutangnya Allah ambillah harta dan juga keluarga aku. Sebab keluarga dia tak keluar pergi perang. Hilal kata, hutang aku kepada Allah, aku tak kisah, Allah ambillah harta aku. Ambillah keluarga aku yang sebab mereka aku berkumpul tak keluar. Ka'ab kata, aku nak sedekahkan semua harta aku. Dan selepas itu kata Ka'ab bin Malik, innama najani bisirq, sesungguhnya yang menyelamatkan aku adalah bercakap benar. Kemudian kata, wa anna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Kata Ka'ab, di antara taubat aku, janji aku dengan Allah, kalau Allah terima taubat aku takkan cakap melainkan benar selagi mana aku hidup. Wallahi ma a'lam ahadan minal muslimin ibtalahu Allah fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani. Ka'ab kata, wallahi, semenjak peristiwa tu aku tak tahu ada orang Islam lain yang diuji kerana bercakap benar lebih baik daripada ujian yang aku terima. Aku tak tahu ada ke tak. Semenjak peristiwa itu, ma ta'ammattu mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza kadhiban. Daripada hari itu sampai sekarang ni aku tak pernah tipu. Satu perkataan aku tak pernah tipu. Tipu yang harus ke tipu yang haram, aku tak pernah tipu langsung. Kata Ka'ab, wa arju an yahfadhani Allah fi ma baqitu. Dan aku harap mudah-mudahan Allah jaga aku daripada tipu sampai aku mati. Jadi tuan-tuan, ini sedikit cerita Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Tiga orang ni, Murarah, Ka'ab dan juga Hilal, orang yang paling dahsyat diuji kerana bercakap benar. Tapi mereka ni mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah bagi kepastian yang mereka ini confirm orang Islam. Confirm Allah terima taubat mereka. Kita taubat belum tentu Allah terima. Allah sebutlah, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah menerima taubat orang yang buat salah kerana jahil, dia tak tahu. Jahil ni artinya dia buat salah ketika dia buat salah tu. Dia tahu benda tu salah, tapi orang yang buat salah dia dinamakan jahil, dia buat salah. Thumma yatubuna min qarib, kemudian minta ampun, Allah terima taubat. Itu umum. Terima tak terima kita pun tak tahu. Khalatu amalan salih wa ghaira dhalik wa akhar ghaira dhalik. Orang yang campur amalan yang baik dan juga buruk. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Boleh jadi Allah terima taubat kita, boleh jadi Allah tak terima. Tapi Ka'ab, Murarah dan juga Hilal, Allah pasti terima taubat mereka kerana mereka diuji. Jadi mudah-mudahan hadis istiqamah ini memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita. Istiqamah ni penghujung dia memang baik. Kadang-kadang ketika istiqamah tu berat, tapi hujungnya baik. Sama ada hujung di dunia ataupun hujung di akhirat dia baik. Hujung di dunia kalau kita tak dapat masa kita hidup, selepas kita mati kita dapat. Ramai para ulama yang mereka istiqamah, ketika hidup mereka tak dapat apa-apa. Al-Ghazali, hidup dia dituduh gila. Ibn Taymiyah, hidup dia masuk penjara. Ahmad bin Hanbal, hidup dia kena tekanan betul-betul. Tapi selepas mereka mati, nama mereka diangkat. Ahmad bin Hanbal di hujung usia dia diangkat. Al-Ghazali sampai dia mati, lepas dia mati baru kedudukan dia tinggi. Ketika dia hidup orang tak ada apa yang dia dapat, kerana istiqamah. Itu di dunia, dia dapat di dunia. Di akhirat di sisi Allah, sebagaimana ayat Quran kita sebut, jangan takut, jangan risau, dan terimalah khabar gembira yang berupa syurga.